Yang Berhormat Bakri tu, saya nak menumpang dia juga, tapi saya harap Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh juga menyatakan apa jenis-jenis peralatan latihan yang telah dibeli, yang telah diselenggara, dan juga adakah peralatan ini cukup advance. Sebab saya tahu di ILJTM ni perlunya sangat advance dan tinggi, dan adakah pembelian ini cukup atau jumlah ini cukup untuk menampung semua pembelian ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk Musi, terima kasih Pak Sulong, sahabat saya bekas seirama dengan saya. Datuk Musi, sebenarnya saya nak jawab apa ni Bakri ini. Sebenarnya makluman kita mempunyai 32 pusat latihan di bawah Kementerian Sumber Manusia ini, di mana kita memberikan latihan yang cukup besar kepada anak-anak muda kita untuk menjadi pekerja, untuk mengisi ruang pekerjaan di negara kita ini. Dan sudah tentulah perkara ini perlu kita berikan perhatian supaya latihan yang diperolehi oleh anak muda, anak-anak kita ini akan dapat ke tahap yang baik. Daripada tahun 2000 hingga 2012, kita telah melatih seramai 94,370 orang anak muda di negara kita. Ini satu peranan yang cukup besar yang dimainkan oleh kementerian melalui institusi latihan yang berada di bawah kementerian kita. Untuk makluman Bakri, setakat ini kita belum lagi melantik kontraktor ini. Kerana walaupun sebahagian besar daripada institusi latihan ini telah pun berjalan, tetapi seperti yang Muhammad Bakri sebutkan tadi, bahawa peruntukan 28 juta ini adalah untuk kita menyelenggara sebanyak 30 institut latihan yang berada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi setakat ini Wabi Bakri kita belum lantik lagi dalam proses untuk ini. Saya juga perhatian, terima kasih kerana perhatian Bakri, dan saya juga perhatian untuk ketulusan. Terima kasih. Boleh minta jalan ya, Mat? Penjelasan sedikit. Ya. Boleh Menteri menjelaskan berapakah dari 30 buah institut latihan Jabatan Tenaga Manusia ini ada di Sarawak, dan jenis latihan yang dibekalkan oleh institut ini? Jawapan Datuk Musi, sebelum itu saya nak jawab apa pada Sulong tadi. Ya. Peralatan latihan yang dibeli adalah berdasarkan kepada berbagai latihan. Bidang khusus yang ditawarkan di pusat-pusat ini. Jadi saya nak beri secara spesifik mungkin agak susah bagi Pak Sulong. Kalau perlu mungkin saya akan bekalkan kemudian. Boleh buat jawapan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Daripada mana tadi? Jawapan saya Sibu. Jumlah saya sebutkan tadi bahawa institusi latihan yang ada di negara kita ialah sebanyak 32. Dan yang terlibat dengan tambahan peruntukan ini pertanyaan saya ialah berapakah institut ini berada di Sarawak daripada 30 buah ini? Saya jelaskan sikit bahawa bajet yang terlibat 28 juta tambahan ini, 27 buah ALP, ATAC, JMTI, sebanyak 1 juta kita berikan kepada setiap 27 juta buah institut latihan ini, dan 1 juta lagi kita agihkan kepada ke-27 ini, ikut pecahan yang perlu saya berikan kemudian. Kemudian di Sarawak kita ada 3 institut latihan, iaitu di Bintulu dan Kota Semarahan, institut latihan perindustrian, dan juga di Miri. Jadi sebenarnya kementerian kita dan kerajaan tidak meninggalkan kewajipan kita untuk melatih anak-anak muda, termasuk di Sarawak, Sabah dan lain. Terima kasih banyak. Boleh minta penjelasan sedikit, Menteri? Tentang. Ya.
saya nak tanya sedikit saja tentang apa ni. Saya difahamkan sasaran kementerian untuk latihan teknikal dan vocational untuk menjelang tahun 2020 adalah untuk mewujudkan 1.32 juta peluang pekerjaan di sektor itu. Dan apabila kita nampak peruntukan yang diberi kepada PTPTN yang lebih kurang 5 bilion satu tahun, kalau kita banding dengan peruntukan kepada latihan vocational yang dikendalikan oleh Kementerian Sumber Manusia, nampak kurang sangat. Jadi saya ingin tahu macam mana kementerian akan sampai ke sasaran yang disebut, kalau sebut oleh kementerian sendiri, iaitu 1.32 juta pekerja yang mahir dalam aspek teknikal dan vocational. Macam mana akan sampai ke jumlah itu, dan apakah keperluan dari segi bajet yang diperlukan? Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad yang bertanya. Suka saya maklumkan bahawa jelas kepada kita bahawa peruntukan pada PTTN agak besar berbanding dengan peruntukan kepada institut latihan kita ni, Kementerian Sumber Manusia ini. Walau bagaimanapun, seperti mana yang saya jelaskan dahulu dalam beberapa jawapan soalan saya, matlamat kita pada tahun 2020 untuk mencapai negara maju ialah sebanyak 50% pekerja mahir. Ya, sekarang ini kita hanya ada 28%, lebih kurang 3 juta saja. Dan target kita ialah 6 juta pekerja mahir. Jadi sudah tentulah saya berharap supaya kita nak supaya Kementerian Sumber Manusia ini merupakan satu agensi, satu kementerian yang juga bertanggungjawab, yang satu bertanggungjawab bagi melatih pekerja-pekerja kita ke tahap yang mahir. Sebab itu kita adakan berbagai aktiviti dalam latihan ini, dan ada 8 lagi agensi lain, kementerian yang terlibat. Jadi saya juga bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh Umat supaya kerajaan menilai balik. Kita akan mukakan pandangan dan cadangan kepada kerajaan supaya peruntukan tambahan diberikan kepada kementerian kita. Kalau kita ingin hendak mencapai 2020 negara kita negara maju yang berpendapatan tinggi dengan kadar jumlah pekerja mahir sebanyak 50% atau lebih kurang 6 juta. Terima kasih Ya Mat, terima kasih Datuk Musi. Dan saya sekali lagi saya nak minta laluan sikit je penjelasan. Sikit je sila. Berkaitan dengan sumber manusia. Terima kasih. Saya tertarik dengan usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk membanyakkan latihan untuk melahirkan tenaga mahir. Saya ingin tahu dari sudut rancangan pihak kerajaan, apakah usaha dibuat untuk memberi latihan untuk pembantu rumah tempatan, latihan untuk melahirkan pembantu rumah tempatan yang mahir. Sebab kebergantungan kita kepada pembantu rumah asing terlalu tinggi. Jadi perkara ini memberi kesan yang negatif apabila anak-anak bayi-bayi dididik oleh pembantu luar dari sudut bahasanya, dari sudut akhlak, nilai budaya, yang akan memberi kesan apabila perkara ini diterapkan kepada anak-anak yang kecil. Jadi dari sudut perancangan jangka panjang untuk membantu pegawai-pegawai kita ataupun tenaga kerja kita untuk lebih memberi manfaat kepada negara, apakah usaha dibuat untuk melahirkan tenaga pembantu rumah tempatan diusahakan oleh pihak kementerian? Terima kasih. Terima kasih Datuk Musi, terima kasih Yang Amat daripada Rantai Panjang. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Rantai Panjang kerana menyuarakan pandangan ini. Dan seperti itulah kita daripada Kementerian Sumber Manusia memang amat berharap supaya ramai daripada pekerja ataupun tenaga kerja di negara kita sendiri mengisi ruang-ruang kosong yang ada di negara kita. Bukan sekadar pekerja di industri di peladangan dan sebagainya, termasuklah pekerja sebagai pembantu rumah. Setakat ini kita ada berbincang secara G2G dengan Indonesia, di mana selama ini kebanyakan pembantu rumah kita adalah diambil oleh orang kita sendiri daripada Indonesia dan beberapa negara sumber yang lain. Kita ada sebenarnya yang membekalkan tenaga kerja negara kita dah 14 negara sumber yang tidak perlu saya sebutkan.
ada dua keadaan pendekatan yang kita ambil, di mana ada dua institusi latihan ditauliahkan oleh JPK untuk melatih bakal-bakal batu mahir. Tetapi yang agak mendukakan kita, tidak ada sambutan yang diberikan oleh rakyat negara kita adalah agak sederhana, agak kecil. Sebab itulah saya berharap supaya bukan saja daripada Barisan Nasional, daripada kementerian kita di kerajaan, kita nak juga pihak perbankan memberikan kerjasama untuk kita menarik bagaimana supaya ibu-ibu, anak-anak muda kita yang telah habis belajar tapi tidak ada kerja, walaupun kita mengadakan program-program yang menambah pekerja-kerja dengan job fair, job sebagai-bagai 12 aktiviti yang kita adakan untuk menambah pekerjaan, untuk mengambil alih tempat kerja asing ini. Tetapi sambutan pada ini agak sederhana. Dan sikit lagi, dan rata-rata rakyat Malaysia tidak minat bekerja sebagai menteri rumah ni. Dia lebih selesa bekerja di kilang-kilang, bekerja di shopping kompleks dan sebagainya. Dan ini yang tu masuk dalam institut kan? Boleh kita ada institusi latihan tadi. Jadi sebagian dari apa yang sepatutnya. Terima kasih. Dah habis Mat? Saya tadi nak jelaskan. Saya kesal betul saja. Terima kasih. Jadi saya bagi kerana dia perempuan. Mengenai pembantu rumah, saya kira insentif untuk menjadi pembantu rumah di negara kita sangat tidak tidak menyelerakan orang muda. Saya pernah mencadangkan dalam ucapan saya dalam mesyuarat lepas bahawa kita pertama perlu meletakkan kerja pembantu rumah ataupun pembantu domestik ini juga sebagai pekerja lain. Sekarang ini pembantu domestik tidak masuk di bawah apa kita panggil senarai pekerja di bawah sumber manusia, dan mereka tidak ada orang kata tidak ada KWSP, tidak ada perkeso, dan mereka tidak dilindungi di segi perubatan dan sebagainya. Saya kira kalau kita dapat rebranding pembantu rumah menjadikan ia satu profession, kita usah panggil dia pembantu rumah, kita tukar dulu namanya, mungkin pengurus rumah tangga ataupun pengurus anak-anak, apa saja. Kerana apa, rebranding itu amat penting kerana dia memberi satu status kepada mereka, dan kita perlu menghargai pembantu rumah ini kerana tanpa mereka ramai wanita tidak dapat keluar bekerja, terutamanya kalau daripada pendidikan tinggi tidak ada backup. Jadi kita kena review, kalau boleh menteri buat satu bengkel supaya mendapat input daripada pimpinan-pimpinan wanita dan daripada grassroots, kerana tidak semua memandang pembantu rumah ini sebagai satu profession yang tidak menyeronokkan, tetapi dia perlu regulated seperti kerja lain. Ada waktu kerjanya, bukan kerja dari pagi sampai ke malam. Terima kasih Datuk Musi, terima kasih Yang Hormat bertanya. Saya menyambut baik pandangan Yang Hormat, dan insyaAllah kita akan bawa perkara ini sebagai satu pendekatan yang boleh kita beri kepada rakyat negara kita. Macam mana saya sebutkan tadilah, kalau hari ini kerajaan kita boleh mengadakan perbincangan bersama dengan G2G antara Malaysia dengan Indonesia untuk mengambil pembantu rumah Indonesia dengan bayaran kurang lebih yang menyeluruh, saya tak dapat sebutkan satu persatu detailnya, lebih kurang 8,000 ataupun 7,800 sekarang ni. Ya. Jadi apa salahnya pandangan ini boleh untuk kita bincangkan. Tujuan kita ialah untuk menarik lebih ramai pekerja-pekerja tempatan, terutama wanita-wanita, mungkin ibu tunggal dan sebagainya, yang boleh kita ambil untuk menjalankan kerja yang lebih mulia ini, menjaga anak-anak, keluarga dan sebagainya. Sebab itu saya, Datuk Musi, memang saya hargai peranan isteri saya, sebab itu saya sayang pada isteri saya. Lepas itu yang lain-lain. Saya dan Datuk Musi, saya itu sajalah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak beberapa orang yang berhormat yang telah memberi pandangan kepada kita, dan insya-Allah kita ambil sebagai satu pandangan yang cukup baik. Yang penting ialah pada tahun 2020 harapan Perdana Menteri kita yang amat Najib akan kita dapat capai untuk memenuhi tenaga kerja mahir sebanyak 50%. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Hormat.